Timbalan Speaker, soalan saya soalan yang ketiga. Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Pada 17 hari bulan Mei 2022, Lynas telah mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tenaga Atom JTA dan Menteri Sains Yang Berhormat Menteri Sains Teknologi dan Inovasi ketika itu untuk menggugurkan 4 syarat lesen LPTA/A/1333 berkaitan pengurusan Residue Water Leach Purification WLP dan Activity Cracking and Leaching CNL di Lynas Advanced Materials Plant. Permohonan berkenaan telah dibawa untuk pertimbangan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB dan pada 13 hari bulan Februari 2023, lembaga telah menolak permohonan berkenaan. Rayuan yang dikemukakan oleh Lynas pada 28 hari bulan April 2023 adalah dibuat berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 32 Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 dan kuasa yang diberikan kepada Menteri Mosty di bawah session yang sama juga. Keputusan ke atas rayuan telah dibuat pada 5 hari bulan Mei 2023 dan disampaikan kepada Lynas. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua maklumat dan asas-asas rayuan yang telah dikemukakan oleh pihak Lynas kepada Menteri Mosty adalah tertakluk di bawah kerahsiaan mengikut Seksyen 41 Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984. Sehubungan dengan itu, perkara ini tidak boleh didedahkan. Namun begitu, mengambil kira kesan keputusan ini terhadap rantaian bekalan nadir bumi di peringkat global, Mosty bersetuju untuk melanjutkan tempoh aktiviti CNL di Lem Gebeng sehingga 31 hari bulan Disember 2023. Mosty akan terus bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan untuk memastikan industri nadir bumi di Malaysia berkembang secara bertanggungjawab dan mematuhi peraturan serta piawaian yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Ketua Melaka. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada Menteri dan Kerajaan kerana bertindak adil dan begitu tegas dalam keputusan Lynas ini. Dan kita lihat Menteri dan Kerajaan tidak mengalah, sungguh pun mendapat tekanan daripada Lynas dan juga lobby daripada Lynas. Jadi hari ini Lynas dia memberi satu gambaran kepada orang awam bahawa mereka adalah mangsa. Mereka ditindas dalam isu Lynas ini. Jadi saya nak minta pengesahan daripada Menteri sebelum saya tanya soalan tambahan. Iaitu pada tahun 2020, apabila kerajaan pada masa itu melanjutkan operasi untuk 3 tahun, masa itu kerajaan telah adakan syarat, 4 syarat ya, berkaitan dengan permanent disposal facility dan juga cracking dan leaching di luar negara. Dan masa itu mereka menerima syarat tersebut. Ya. Jadi apakah sebab sekarang mereka pula meminta untuk gugurkan syarat-syarat tersebut? Sebab mereka buat begitu adalah amat tidak jujur. Ya, memberi satu gambaran bahawa kerajaan ini tindas mereka. Itu yang saya perlukan pengesahan. Soalan tambahan saya ialah berdasar kepada jawapan daripada Menteri mengatakan bahawa akan dilanjutkan lagi 6 bulan cracking dan leaching tersebut. Jadi bolehkah kerajaan menerangkan kepada kita kenapa keputusan sedemikian diambil? Terima kasih. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kota Melaka, terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Saya boleh mengesahkan bahawa apabila pertama kali syarat-syarat 4 syarat-syarat itu dikenakan pada tahun 2020, pihak Lynas tidak mengemukakan sebarang rayuan dalam tempoh 30 hari seperti yang termaktub dalam Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984. Memang tidak ada sebarang rayuan yang dikemukakan dalam tempoh 30 hari. Dan kenapa kita memberikan lanjutan 6 bulan? Kerana kita dimaklumkan bahawa facility cracking and leaching di Australia, di Kalgoorlie, Australia itu tidak dapat disiapkan semasa pada bulan 7 Julai tahun ini. Maka kita mengambil kira
kita mengambil kira rantaian supply chain, global supply chain supaya tidak terjejas, maka kita ambil satu keputusan supaya dia diberi lanjutan 6 bulan lagi. Tetapi lanjutan ini adalah muktamad mengikut juga Seksyen 32/5 bahawa keputusan itu adalah muktamad dan tidak boleh diubah lagi. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Macang. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya nampak Kerajaan Malaysia Madani ini ada hala tuju yang tidak jelas berkenaan dengan nadir bumi yang kita bincang pada hari ini. Di sebelah ke Menteri Ekonomi, beliau mahu menjuarai tenaga boleh baru yang memerlukan nadir bumi untuk menjayakannya. Dan kalau kementerian mesti tidak menghalang Lynas daripada buat cracking dan leaching, dan itu bermakna kita tidak ada sebarang kelebihan berbanding dengan pemprosesan lain di China. Malaysia adalah antara global player dalam hal ini. 11% market share globally. Salah satu pelan lain yang ada di dunia adalah di Estonia. Jadi dalam keadaan China mendominasi market ini, kenapa kita buat syarat yang begitu menyukarkan pelabur dan juga kepakaran kita di sini? We are losing our talent in this tech war kalau ada dasar yang tidak jelas daripada kerajaan. Jadi mohon Menteri jelaskan pencanggahan yang ada ini. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Saya sudah jangka pun soalan ini akan ditanya oleh Saudara Macang. Tetapi untuk makluman, supaya semua ahli-ahli yang berhormat tidak keliru, Lynas dengan industri nadir bumi ini amat berbeza. Walaupun Lynas ini terlibat dalam industri nadir bumi. Apa yang berlaku di sini, Lynas melombong di Australia. Dia hantar lanthanide concentrate ke Malaysia untuk diproses. Lepas itu, apa yang residu itu, WLP akan ditinggalkan di Malaysia. Tetapi apa yang common practice di luar negara adalah di mana mereka melombong, mereka akan membuat pemprosesan cracking and leaching in situ. Lepas itu, WLP akan diletak balik ke dalam lombong. Dan itu adalah common practice di mana-mana tempat. Dan untuk makluman yang berhormat, kerajaan kena mengambil kira beberapa faktor, bukan sahaja satu faktor saja. Kita kena mengambil kira dasar kerajaan, kita kena mengambil kira impak terhadap alam sekitar. Kita juga kena mengambil kira respon masyarakat setempat. Dan saya rasa dalam perkara ini kerajaan amat konsisten. Dari 2020 kita sudah kenalkan syarat-syarat tersebut, dan hari ini syarat-syarat yang sama juga yang dikenakan. Tak ada change in policy. That's why tak ada element of surprise. Pada tahun 2020 sudah pun Lynas maklum tentang syarat-syarat ini, dan mereka juga terima dengan baik, dan mereka telah pun melaksanakan syarat-syarat ini, termasuk pembinaan satu cracking and leaching plant di Kalgoorlie, Australia. So sekarang kita berikan lanjutan 6 bulan supaya global supply chain tidak terjejas. So saya tak nampak ada apa-apa change in policy. Sebab dari 2020 sampai hari ini terdapat 4 orang menteri, termasuk dua orang menteri pada masa zaman Saudara Macang. So 4 orang menteri tidak ada membuat, kita sudah teliti semua syarat-syarat ini dan tidak ada membuat keputusan untuk tukar syarat itu. That's why saya rasa konsistensi itu sangat penting, terutamanya apabila ini melibatkan pelaburan asing. Sekian, terima kasih. Saya nak mohon sangat-sangat, saya tahu kan ada 2 soalan, tapi nak mohon sangat sebab isu ini penting, sangat penting. Saya mohon 1 soalan tambahan.